diminta supaya mereka berbuat baik kepada ayah mereka. Ada yang balik kelik kapung, ada yang bagi hadiah kepada ayah, ada yang makan bersama-sama ayah, dan lain-lain lagi. Yang mana kita kena ingat, Islam tidak larang kita sambut hari ayah, hari bapa. Tetapi Islam, dia suruh kita sambut hari ayah tiap-tiap hari. Dia tak say sambut hari ayah hanya sehari sahaja. Jadi kita sebagai anak, kita kena buat baik kepada ayah kita tiap-tiap hari. Tak kira lah, kita hormat kepada dia, kita tolong dia, kita tengok dan jaga dia. Ataupun bagi mereka yang tak ada ayah dah, mereka kena sentiasa berdoa setiap hari kepada roh ayah mereka. Mereka kena sedekah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka mendapat ataupun menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Jadi untuk hari ini khutbah Jumaat, kita cuba sentuh sedikit berkaitan dengan tanggungjawab ayah ataupun peranan bapa sebagai seorang yang membentuk keluarga yang bahagia. Sidang muslimin berbahagia sekalian, kita kena ingat, bila kita dapat anak, bila kita dapat seorang anak, maka kita rasa gembira. Kita suka sangat-sangat, sebab anak itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan bila anak kita boleh kecek, dia panggil kita ayah, ataupun setengah orang dia panggil abah, panggil papa, panggil abi dan sebagainya. Kita kena ingat perkataan yang tubik daripada mulut anak kita. Tak kira lah dia panggil ayah ke, dia panggil abah ke, dia panggil abi ke, dia panggil papa ke dan sebagainya. Sebenarnya perkataan itu bukan perkataan yang hamadah, bukan perkataan yang sebarangnya. Sebenarnya perkataan yang anak kita panggil ayah, panggil abah, panggil abi dan sebagainya itu merupakan perkataan amanah. Bila anak panggil kita ayah, anak panggil kita abah, itu adalah amanah atas kepala kita untuk kita laksanakan menjaga dia sampailah ke syurga. Islam telah mengiktirafkan ayah ini sebagai ketua keluarga. Ayah lah menjadi wana keluarga, menjadi ketua keluarga untuk nak jaga keluarga dia, anak dan juga isteri dia daripada segala bahaya, daripada segala kesusahan, daripada segala kecelakaan dan sebagainya. Dan kita kena ingat, tanggungjawab ayah bukan hanya setakat cari makan sahaja. Bukan kata tubik pagi petang kelik, tubik pagi petang kelik, janji anak bini aku boleh makan, bukan setakat itu sahaja. Bahkan dari segi rezeki sekalipun, ayah juga dipertanggungjawabkan supaya mencari rezeki yang halal. Rezeki yang mana tidak bercampur aduk dengan perkara yang haram dan juga perkara syubhat. Kalau boleh kita cubalah 100% biar rezeki hak masuk ke dalam perut anak dan bini kita, rezeki yang halal. Insya-Allah mudah-mudahan mendapat keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang berbahagia sekalian, di antara tanggungjawab seorang ayah kepada anak-anak dia ialah tanggungjawab memberi pendidikan ilmu pengetahuan. Kita kena ingat, bila sebut ilmu pengetahuan dia ada dua. Yang pertama ilmu duniawi ataupun ilmu keduniaan. Yang kedua ilmu agama ataupun ilmu ukhrawi. Kedua-dua ini sangat penting bagi ayah untuk nak mendidik anak dia ataupun memberi ilmu pengetahuan kepada anak-anak dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak dilahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
maka kedua ibu bapa lah yang menjadikan anak dia saat ni seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Hadis ini jelas pada kita bahawasanya kita kena ingat bahawasanya anak ini seolah-olah Allah beri pada kita seperti kain putih. Seperti kain putih hak kosong, tak celup cap gapo sekarang lagi. Ataupun kertas hak putih, tak tulis gapo sekarang lagi. Tak lukis gambar gapo lagi. Jadi tanggungjawab ayah lah nak lukis kertas tu, nak celup kertas tu, nak celup kain putih tu menjadi warna hak kesukaan ayah sana. Kalau ayah celup kain itu warna hitam, maka hitam lah anaknya. Kalau ayah itu celup kain putih itu warna kuning, maka kuninglah anaknya. Kalau ayah itu celup kain putih itu warna hijau, maka hijaulah anaknya. Seperti juga kertas. Kertas tadi, kertas putih kosong, Allah beri kita. Kalau kita tulis bahasa Sial, maka Sial lah anak kita. Kalau kertas ini tulis bahasa Arab, jadi Arab lah anak kita. Ataupun kita lukis lembu, jadi lembu lah anak kita. Kita lukis manusia, manusia lah anak kita. Di sinilah letaknya betapa besarnya peranan ayah sebagai nak menjadikan anak dia itu baik ataupun anak dia itu jahat. Untung dan rugi anak terletak di atas bahu ayah dia. Sebab ayah dia lah nak membentukkan menjadi apa sahaja anak dia sana. Yang kedua, di antara tanggungjawab seorang ayah terhadap anak-anak dia ialah dia kena tanamkan akidah dalam diri anak-anak dan juga dia kena melatih anak-anak dia sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadat dan dia kena hias anak-anak dia dengan akhlak yang soleh. Sebab di sini bila sebut berkaitan dengan akidah, akidah merupakan perkara yang sangat besar sekali. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan pada kita, apabila kamu dapat anak, maka mula-mula sekali mu kena kena azan di telinga kanan dan mu kena iqamat di telinga kiri. Nabi sebut iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Nabi kata bukakanlah hati anak-anak kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab itulah kita kalau boleh bila bini kita beranak, kita kena di telinga kanan anak kita, kita kena qamat di telinga kiri anak kita. Biar dia masuk kalimah thayyibah dulu. Jangan masuk kalimah lain. Mudah-mudahan bila masuk kalimah thayyibah ini, iman dia akan teguh, akan tegak sampai bila-bila. Dan dalam Quran juga surah Luqmanul Hakim telah berpesan pada anak dia yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu dia memberi pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di sini nak cerita bahawasanya besarnya peranan syirik pada Allah itu, yang mana kalau boleh kita kena jaga betul-betul biar anak kita jangan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar anak kita takut pada Allah lebih pada benda lain. Oleh itu kita kena tanamkan akidah ke dalam diri anak-anak kita. Di samping itu, Nabi juga suruh kita melatih anak-anak kita supaya sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib dan yang sunat. Yang paling besar sekali ialah solat 5 waktu sehari semalam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata muru auladakum bis-salah wa huwa abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha abna 10. Nabi kata, suruhlah anak-anak kamu sembahyang ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Nak cerita betapa besarnya, betapa beratnya sembahyang ini
Sehinggalah Nabi suruh anak kita semaya ketika umur 7 tahun lagi. 7 tahun Nabi suruh kita paksa anak kita semaya dah. Kena suruh semaya dah ketika umur 7 tahun. Walaupun kita ingat dari segi balik 15 tahun baru dikira akhir balik, tapi Nabi suruh kita ajar anak kita semaya ketika umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun tak semaya lagi, Nabi suruh rotai, Nabi suruh pukul anak-anak kita. Sebab semaya ini benda yang sangat susah nak buat. Berat nak buat. Kadang-kadang tua tak semaya lagi. Kadang-kadang sakit sikit tak semaya. Kadang-kadang sibuk sikit tak semaya. Kadang-kadang buat bekwah tak semaya. Kadang-kadang kita ni dak serabut sikit tak semaya dah. Sebab apa? Sebab kita tua baru nak keras semaya. Sedangkan Nabi suruh kita ajar anak kita umur 7 tahun tu kena suruh semaya dah. Tak jangan kita buat benda ni benda yang sangat ringan. Sebab Nabi suruh kita kalau boleh pukullah anak kita apabila dia tidak melaksanakan solat ketika umur dia 10 tahun. Sidang jemaah berbahagia sekalian, dan akhir sekali di antara peranan bapa untuk nak mendidik anak-anak dia yang ketiga ialah seorang bapa ini, seorang ayah ini, dia perlu menjadikan contoh teladan yang baik terhadap anak-anak dia. Dia menjadi qudwah hasanah, tuayang yang baik kepada anak-anak dia. Kita kena ingat, kita jangan hanya suruh saja. Kadang-kadang sekibat semaya, kita suruh anak kita tanya anak kita semaya dah kau. Bila dia malah, dia akan nipu kita. Semaya dah, dia kata semaya dah. Padahal dia tak semaya lagi. Sebab kita wajib tanya. Kalau boleh kita jangan tanya banyak-banyak. Kita ajak dia semaya dengan kita. Bawa dia mari masjid. Ataupun kita semaya berjemaah di rumah. Ini dia panggil dakwah bilhal. Dakwah cara kita buat selalu. Kita reti suruh, kita reti marah, tapi kita tak buat. Hak ni lah, hak anak kita tak seikut. Kadang-kadang dia dengar ustaz mengajar di sekolah. Ustaz suruh semaya, ustaz kata tak semaya ni dosa, tak semaya masuk neraka, dia dengar. Tapi berbalik rumah, tengok ayah tak semaya. Orang begorek, ayah tak semaya lagi. Tengok terotak lagi, duduk dengan seluar pendek lagi. Maka anak dia tak akan semaya. Sebab dia dengar ustaz royak, tapi dia tengok dengan mata dia sendiri. Mata hak tengok lebih ingat daripada telinga hak dengar. Oleh itu, kita sebagai ayah jadi contohlah kepada anak-anak kita. Kalau boleh kita buat apa-apa biar menjadi benda hak qudwah hasanah, benda hak baik terhadap anak-anak kita. Seterusnya kita kena ingat, ambil berat sikit dengan siapakah anak kita duk sayang. Sebab lah ni dia panggil sekeliling kita ni macam-macam ada. Oleh itu, kita kena jaga anak kita jangan berkahwin dengan orang hak boleh merosakkan dia. Dan kalau boleh, zaman dah ni dia panggil zaman teknologi, zaman pembangunan. Tak ada nak amat anak-anak kita. Tak, dia main benda-benda haram, dia isak dadah, dia minum benda-benda mabuk, dia main benda-benda maksiat, dia bergaul laki puan dan sebagainya. Oleh itu kita kena bidai dengan anak-anak kita, dan kita kalau boleh kena sentiasa pantau, sentiasa tengok anak kita dari jauh. Dan akhir sekali, kita sebagai ayah janganlah kita balah depan anak. Kita balah dengan bini kita depan anak. Ini contoh hak tak comel. Kadang-kadang kita balah dengan saing, kelik marah ke bini. Kadang-kadang kita pernah marah ke orang, kelik marah ke anak. Ini contoh hak tak comel. Bila anak tengok ayah duk balah dengan bini, maka lama-lama anak tak sedut rumah. Lama-lama dia akan rasa rumah dia ni serabut, rumah dia ni jadi neraka bagi dia. Baik dia tubik, baik dia jumpa dengan saing-saing dia lebih sedap, dia kata. Oleh itu kita sebagai ayah kita kena ingat, jadi contohlah yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi begitulah secara ringkas disebut oleh para ulama berkaitan dengan tanggungjawab seorang ayah terhadap anak-anak dia. Oleh itu cubalah kita menjadi seorang ayah yang baik, ayah yang hebat, ayah yang bukan setakat kita ni menjadi orang yang buat amal soleh, malah anak kita pun anak soleh juga. Bila kita mati esok-esok, tak ada gapo hak tinggal kecuali anak kita sentiasa menjadi anak hak sentiasa berdoa kepada ayah dia, yang mana siapalah pahala kita dalam kubur nanti. Dan kita juga kena ingat,
Bila sebut ayah tadi, maka kita akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar nanti. Allah akan tanya kita. Allah akan tanya kita, apakah kita ni buat kerja untuk anak-anak kita? Adakah kita didik anak kita? Adakah kita jaga anak-anak kita mengikut Islam yang sebenar? Kadang-kadang kita nak masuk syurga dah, anak panggil lagi. Ayah, tunggu dulu ayah. Nak masuk syurga tak boleh lagi ayah. Dulu atas dunia, ayah tak suruh kita semaya. Dulu atas dunia, kita tak berhubung, ayah tak marah sikit aku. Kadang-kadang anak boleh tarik ayah dia masuk neraka sekali dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita cubalah menjadi anak yang terbaik, anak yang comel dan juga ayah yang sentiasa ingat kepada tanggungjawab terhadap anak dan isteri, dan kita cubalah menjadi anak, ayah dan yang hebat, yang cemerlang di alam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.